Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pagi ni ana cuba mengisi masa yang kosong, iaitu qadar setengah jam kot. Sama-sama kita muzakarah mengenai agama kita. Jadi pagi ni ana ambil tajuk orang-orang yang bertakwa sahaja akan masuk surga. Maknanya tajuk pagi ni tajuk takwa. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu lit-taqwa. Kata Nabi, surga itu Allah Taala nak bagi kepada orang-orang yang bertakwa. Takwa 4 huruf. Ta qa wa ya, takwa. Kalau kita ikut pada hurufnya, ta tu mana takut. Takut kepada Allah, takut kepada azab Allah. Takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Takut hendak mengerjakan apa yang ditegah oleh Allah. Tu takwa, takut. Takut nak dedah aurat. Tu kalau perempuan. Takut nak derhaka kepada Allah. Qaf makna qanaah. Ada sifat qanaah. Wa makna wara'. Wara'. Wara' maknanya dia tak buat perkara-perkara yang diharuskan. Benda makruh tak buat. Tu wara'. Bahkan benda subhat, bahkan benda haram. Tu takwa. Ya makna yakin. Yakin 100% kepada agama Allah, kepada hukum Allah, kepada syariat Allah, kepada undang-undang Allah. Tu takwa. Orang ni lah sahaja yang layak masuk surga Allah. Banyak ayat-ayat Quran yang menyatakan orang yang bertakwa akan masuk surga. Wa idal muttaqun. Keindahan surga, kecantikan surga, fil jannah, kata Nabi, pada surga ataupun di dalam surga, mala ainu ra'at, benda yang tak pernah dilihat oleh mata, wala uzunun sami'at, benda yang tak pernah terdengar dengan selinga, wala qatara ala qalbi bashar, benda yang tak kelitah di akal fikiran kita. Ya Allah Ta'ala nak sediakan kita dalam surga besok. Yang pentingnya, adakah kita yakin benda tu surga tu ada? Kalau orang tu yakin surga tu ada, dia kena bukti dengan amalan. Wasaddaqul amal, kena bukti dengan amal. Kalau kata surga ada sekat mulut, hati kurang yakin, tak sungguh, artinya tak percaya. Sebab tu iman dikatakan 3. Iqrar bil lisan, tasdiq bi qalbi, wa amalu bi arkan. Kata dengan mulut surga tu ada, hati yakin tak? Sepenuh-penuh yakin tak? Percaya sungguh ke tak? Kurang tu nama munafik. Yaqulu nabi afwahihim ma laisa fi qulubihim, kata Allah. Mereka berkata-kata di mulut sahaja, tapi hati kosong, tak ada keyakinan. Tu munafik. Dia semaya, dia puasa, pergi ke Mekah kat 20 kali dah.
Tapi masalah syurga tak yakin. Biasa macam tu je. Tu yang panggil munafik. Mulut berkata syurga ada, tapi hati yakin sungguh-sungguh, hakul yakin, benar-benar yakin, tapi malah beramal nama fasikun fasik. Tu 3. Allahu akbar. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Orang bertakwa saja akan masuk surga, dan orang yang bertakwa saja akan diterima amalan dia oleh Allah. Kita kena tahu terima ni maknanya dapat pahala akhirat. Tu terima. Kalau amalan tidak terima, mana amalan tu tak ada catatan pahala akhirat. Tu terima. Tu terima. Jadi kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kamu hendaklah mengambil berat tentang amalan, penerimaan amalan kamu. Kita kena tanya juga amal yang kita buat ni, kita semaya ni, kita semaya tarawih ni, kita puasa ni, kita pergi ke Mekah ni, kita berzikirullah ni, Tuhan terima ke tak? Kata Sayyidina Ali, alam tasma'un, adakah kamu tak dengar firman Allah Ta'ala, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah Ta'ala terima amal ibadat di kalangan mereka yang bertakwa. Tidak takwa tak terima. Takwa. Ana ambil ringkas supaya kita faham takwa ni. Kewajipan atas diri kita mesti kena tunai. Hak diperintah oleh Allah Ta'ala kita kena tunai. So, contohnya anak kita umur 7 tahun, wajib atas diri kita, bukan wajib atas anak. Wajib atas diri kita, suruh dia semaya, suruh dia puasa. Belah umur 7 tahun, belah dulu tak payahlah. Tu dia panggil tidak takwa, keluar daripada takrif takwa. Sebab wajib atas diri kita umur 7 tahun, sama ada lelaki sama ada perempuan, wajib kita suruh puasa. Wajib atas diri kita lah. Anak tu tak wajib lagi, tapi kita perintah oleh Allah Ta'ala, muru auladakum bisalah, perintahlah anak kamu mengerjakan sembahyang apabila berumur lisab'in, umur 7 tahun. Puasa wajib suruh, sembahyang wajib suruh, tutup aurat wajib suruh. Kita tak suruh sekolah kejut semaya, tak suruh. Bangun sekolah. Tak bangun kejut, bangun semaya, tak. Tu tak apa. Nampak dah tu. Maka amal ibadat yang kita semaya, yang kita ke Mekah, apa saja yang kita buat, sama ada fardu dan sunat, ditolak oleh Allah Ta'ala, tak ada pahala. Sebab kita tak suruh anak kita semaya umur 7 tahun, tak suruh anak kita puasa umur 7 tahun. Jadi faham tak? Ni akhirat besok masuk neraka. Masalakakum fi saqar, ahli surga tanya ahli neraka, kenapa kamu masuk neraka saqar? Kata ahli neraka, lam yakun minal musallin, aku tak masuk orang yang mengerjakan sembahyang, tak ada pahala. Sebab apa? Anak umur 7 tahun tak sembahyang, kita sembahyang, sembahyang kita tidak diterima, tak dapat pahala, masuk neraka juga. Neraka saqar ni nak bubuh, nak isi dalam neraka saqar ni orang yang sembahyang. Pertama, orang yang semaya dia tak tunai kewajipan dia, keluar daripada takrif takwa. Yang kedua, orang yang semaya tapi tak belajar semaya, akan masuk neraka saqar. Grup yang tak semaya tapi tak belajar semaya. Tak belajar. Allahu akbar. Sekarang ni Allahu akbar, banyak semaya tiru. Tengok, Assalamualaikum warahmatullahi,
Assalamualaikum warahmatullahi. Tak garuk muka dah, tiru. Tengok apa? Tengok gulung yang ramah, tak angkat tangan garuk muka. Sedekah ada hadis. Ada hadis. Dia kata jumpa tak ada hadis bid'ah tu. Ulama itu alim. Tak menasabah dia tak jumpa hadis ni. Hadis kata bid'ah, ada kata boleh. Nah, ulama alim, ulama wali, ulama kasaf. Ulama dulu kalau tak kena, dia takut kepada Allah. Dia terasa benda tu tak betul, dia terasa. Nah, ulama dulu ni ulama dunia, ulama cari duit. Ulama dulu tak ambil duit kalau mengajar. Zuhud sungguh, warak sungguh ulama dulu. Pak mazhab tu tak ambil duit kalau mengajar. Imam Syafi'i tak ambil duit kalau orang bagi, kalau dia mengajar. Imam Syafi'i sebelum dia tulis kitab, dia semaya istiqarah, semaya ajak dulu. Takut benda tu salah. 10 rakaat kitab. Warak ulama dulu tak menasabah benda tu tak betul. Tak sahur oleh akal benda tu tak betul. Anda tengok dalam hadis. Hadis hasan menyatakan Nabi akak tangan tok atas kepala, garuk muka. Di kalangan kita ni banyak terpengaruh dengan Assalamualaikum. Kadang-kadang tak pali Assalamualaikum, Assalamualaikum. Semaya ke duk orang ni. Nah. Oh, kalau Kelantan ya tibang ke batal nyembang. Nah, Kelantan marah. Nah, kalau semaya pelik-pelik, dia pukul letak belakang tu, menyembah situ. Dah, seorang dua ya pelik ni Kelantan. Anda balik tengok masjid besar Kota Baru. Tak ada hak Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Tak paling kanan, tak paling tak angkat tangan. Tak ada masjid besar tu. Sebab Kelantan ramai orang ngaji. Sini ramai orang tiru. Ikut-ikut begitu. Tu masalah. Inilah Allah Ta'ala nak masuk dalam neraka ni. Hak jenis semaya tiru-tiru, tak belajar. Itu akhir zaman ni ramai orang jahlung, orang jahil. Siapa kata? Nabi kata ramai orang jahil pekoh, tak belajar. Allahu akbar. Pakai tiru-tiru je. Kita nak orang zaman dulu dia mengaji kitab pada kitab, kitab pada kitab, habis ratus-ratus kitab mengaji. Nah. Allahu akbar. Jadi yang keduanya, apabila sebut macam ni, ana malik pada pagi ni moga apa ni last minute ni kata ingat nak bawa kitab, ana tak ingat hadis tu. Hadis hak Nabi angkat tangan tu. Tok atas kepala, garuk muka. Ada hadis. Ana lupa bawa. Sebab ni last minute. Tak. Dalam kitab 3 buah kitab. Anda tengok kitab Wisah, Bughyatul Talaq, Sabila Mubtadi, Kifayatul Mubtadi, 4 buah kitab. Menyatakan masa doa khutbah yang kedua sunat kita angkat tangan doa. Bahkan tok imam yang baca khutbah sunat juga angkat tangan masa berdoa di antara 2 khutbah. Nah. Ada di kalangan ada hadis leptan tu pukul 6 tu dia kata tak boleh melarakan. Larartah. Nah. Nabi ada takut hadis ni hadis yang direka oleh orang-orang Yahudi. Sebab sunan hadis ni ia boleh direka oleh orang-orang Yahudi. Beribu-ribu hadis. Puluh-puluh ribu hadis direka oleh orang Yahudi. Al-Quran sahaja orang Yahudi tak boleh reka. Sebab telah dijamin oleh Allah Ta'ala. Al-Quran dijamin oleh Allah Ta'ala, manusia tak boleh reka. Hadis Nabi bermula si'ah lagi. Apa ni? Abdullah bin Sabah merekakan hadis yang banyak, yang teramat banyak. Bapa munafik zaman selepas kewafatan Nabi. Apa ni? Abdullah bin Sabah merekakan banyak hadis. Kena ingat. Sebab sekarang ni zaman fitnah. Ada Ustaz Ismail Dagan yang mengajar sini.
tiap-tiap pagi ana tanya dia. Dia kata akak tangan ni tak ada dalam hadis. Ana tanya ustaz apa ni, anda tanya kat bawah. Ustaz apa ni, ada hadis ke ustaz? Ada hadis ke ustaz kata akak tangan tak boleh, Nabi tak buat? Dia kata tak ada hadis. Kita tak jumpa hadis. Lepas tu ustaz kata tu, ustaz beritahu tu, dia kata dia dengar dalam TV ceramah. Pulak dah. Tu dengar dalam TV ceramah, dia kata doktor dia tu. Oh macam tu. Tak boleh ustaz kata ada hadis. Ya ke? Ada hadis Nabi akak tangan kat muka. Dia kata ada hadis pula. Dia tak jumpa hadis. Pas dia dengar dalam TV, doktor mengajar. Tak apalah. Tak kemahkan bunyi tu. Jadi kita gitu pakai tak kat tangan dah. Assalamualaikum, assalamualaikum senyap dah. Memang ana jumpa dalam hadis. Tapi hadis dalam buku bukan dalam kitab. Siapa yang mentasihkan hadis tu? Ana pernah jumpa. Ana bagikan ni kata ayah ni. Nabi tak angkat tangan setelah bagi salam. Dalam buku, bukan dalam kitab. Ana sebut ni dalam kitab Arab. Hadis ada hadis Nabi angkat tangan. Dalam buku tak boleh kira orang Yahudi. Mungkin hadis tu dibawa oleh orang Yahudi masuk dalam buku. Tu dia. Baik. Bagi penamak ya kejap dah, ganti ni kejap je. Kita kembali kepada sifat takwa. Orang Kelantan kata sifat lawan sifat takwa tu capua. Takwa capua. Capua tak pakai kijau. Capua ada. Tu dia. Hak naknya sifat takwa. Buat contoh. Orang takwa ni, orang ahli syurga ni. Sebagai contoh. Kita belum ayat. Belum ayat. Duduk kampung lah, kampung dulu kita zaman duduk kampung belum ayat. Oh Kelantan pengen pego ayat. 4-15 ekor lah tak ramai. Ayat kampung, bukan ayat daging hak sembelih tu dak. Hak jual kat kedai dak tu. Ayat kampung. Ayat kampung ni biasalah. Kita belum ayat. Tiap-tiap petang ataupun pagi kita panggil ayat nak bagi makan. Panggil dia. Kita panggil ayat tu. Kita panggil tak? Ayat mari terbat. Ada sayap. Mari depan kita tetap kita tabur. Padi ke beras ke. Hak tak ada sayap engkau ni. Kuat engkau hak tak ada sayap. Hak tak boleh terbat. Hak terbat. Terbat. Mari. Dia kena suara tuan dia. Suara tuan dia kena. Tiba-tiba bila tak cukup 3 ekor. Tak ada 3 ekor. 15 perak. Kita pergi cari. Tengok bawah rumah jiran tak ada. Oh ada tu gitu kepala. Tak siapa. Tapi tak terbang mari pun. Dengar suara tuan tu gitu kepala. Cari pula. Dia 3 ekor. Ada seekor. Tak kat kepala dah. Cari pula seekor. Jumpa ujung masjidan. Begitu dah. Akak sayap dua-dua begitu dah. Nak mapuh lolo. Nak mapuh dah. Apa ibarat ni? Ibarat manusia yang bertakwa apabila dengar suara azan, dengan motor, dengan kereta, dia terbang lagi. Dia kena tuan dia, kena Allah Ta'ala panggil. Allah Ta'ala panggil tu Allahu Akbar, Allah Ta'ala panggil. Dia kena Allah. Supaya tadi dia kena suara tuan dia. Terbang mai. Makan. Allah Ta'ala nak jamu. Hayya 'alal falah, hayya 'alas salah. Allah Ta'ala panggil. Hak nak mampu mana duk kedai kopi gitu. Tu nak mampu. Hak tak mampu. Orang tak kena Allah. Hak tak sapa.
Bokok duk kedai kopi, tak mari-mari. Ngajar sedap. Suara azan awak tak reti. Apa tak mari? Nak layan je dah. Sepatut kita kena tarik tetamu kita datang masjid, tiba-tiba kita kena tarik kepada tamu kita tak mari berjemaah. Tak. Teruk tu. Hak jenis nak mampu. Kelihatan kata. Dah. Allahu akbar. Nabi iktiraf bahawa Nabi kata iza ra'aitumur rajulu, apabila mu tengok seorang lelaki-lelaki mulazama fil masjid, senantiasa lazim datang masjid pagi dan petang, fashhadu lahu bil iman, naik saksilah kamu orang ni orang beriman. Nabi iktiraf, naik saksilah kamu orang ni orang betul-betul beriman, orang ni betul-betul manusia yang bertakwa kepada Allah. Macam mana kita? Nah, terasa kau tersinggung? Jangan tersinggung. Aku nak jadi orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Aku nak jadi manusia yang bertakwa kepada Allah. Aku nak masuk surga Allah. Orang yang tak nak ke surga tu orang kafir. Tengok dalam kitab bab mertak tu. Apabila tebuk surga, tak nak ke surga, tak ada selera ke surga, tu kafir. Sebab apa kafir? Sebab dia tak yakin adanya surga. Sebab apa mertak? Sebab dia tak yakin adanya surga. Biasa je. Macam mana sahabat-sahabat Nabi sebut surga, dia gembira, dia suka, dia menangis. Hak Nabi beritahu, Nabi Isra' Mi'raj, Nabi tengok dalam surga mahliga yang besar. Nabi tanya Jibril, mahliga ni rumah yang besar, mahliga dia besar, dibuat dengan emas, latar dan jabarjat, permata-permata yang indah, zamrud, marjan. Nabi tanya apa ni si Jibril, ini Allah Ta'ala buat ni untuk siapa wahai Jibril? Jibril jawab, inilah untuk Sayyidina Umar Umar radhiyallahu anhu, untuk Sayyidina Umar. Lalu Nabi turun pada Isra' Mi'raj, Nabi panggil Sayyidina Umar. Nabi kata, Sayyidina Umar, wahai Umar, Allah Ta'ala telah buat mahliga untuk engkau. Aku terasa nak masuk surga kamu, mahliga kamu, tapi aku takut mu terasa sebab mu tak masuk lagi. Katanya Sayyidina Umar, masuk ya Rasulullah, masuklah, aku tak marah, aku tak terasa, sebab aku jadi macam ni asbab kamu. Dulu aku gedebel nak bunuh kamu, aku masuk Islam, dididik oleh kamu, ditarbiyah oleh kamu, sehingga aku jadi macam ni asbab kamu. Takwanya Sayyidina Umar. Macam mana takwa Sayyidina Umar? Senantiasa malam dia menangis, sehingga titisan air mata dia meleceh tu jadi urat, burak sampai bawah dagu. Tu takwa Sayyidina Umar. Air mata senantiasa bercucuran tiap-tiap malam, sehingga air lurus mata dia jadi urat, biar mata ni, ujung mata jadi urat, berurat jadi urat. Dan senantiasa dia pukul badan dia, takut kepada Allah. Buat dosa dia, masa dia berdosa, dia ambil rotan, dia pukul badan. Dia berasa berdosa, dia pukul badan. Tu Sayyidina Umar, tu takwa Sayyidina Umar, tak ada manusia rasa. Apabila orang nak mandi jenazah dia, orang tengok badan dia berjalur-jalur, dipukul oleh tangan dia sendiri. Dia takut pada Allah Ta'ala. Ni pasal dia dosa sikit, dipukul dengan rotan badan dia pukul. Tu takwa Sayyidina Umar, sampai Allah Ta'ala buat mahliga untuk dia di dalam surga. Allahu Akbar. Fikirlah kita, umur 7 tahun, perintah semayang, perintah tutup aurat, perintah puasa, suruh jangan pukul. Apabila berumur 10 tahun, wajib pukul kalau tak puasa. Apabila berumur 10 tahun, wajib pukul kalau tak semayang, wajib pukul kalau tutup aurat. Tu takwa, bukan capuan, takwa. Barulah kita layak untuk memasuki syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin, hakul yakin, aku ni mati, duduk dalam kubur, dibakit, dan tempat persinggahan kita yang terakhir
tamat perjalanan kita surga Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita nak pergi dunia berlaku tu tempat kita. Nah, dunia ni tahu berlaku sementara. Kullu nafsin za'iqatul maut, tiap yang bernyawa pasti akan mati. Nah, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdina subulas salam wa akhrijna minaz zulumati ila nur wa jannibna al fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Wa sallallahu wa sallam ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumaahnya ni Ramadan. Di tengah-tengah tu ada saudara baru, dia mau sumbangan untuk membeli ubat bulanan. Siapa yang ingin membeli sumbangan, silakan. Satu lagi pukul 9.15 Pusat Masyarakat mengadakan kuliah duha di Surau Pasar Malam. Diminta sama-sama pukul 9.15 pagi.